Baik, kita kembali lagi dan mengikuti segmen yang kita bawakan hari ini, itu segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia. Sembahyang tarawih banyak kelebihannya. Kita rebut lagi peluang di 10 malam terakhir ini. Betul. Dan bersama tetamu undangan kita yang sudah pun bersedia bersama kita, iaitu Ustazah Nur Huwaina binti Mahmud, iaitu selaku penceramah kita pada pagi ini. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, kabar baik. Apa kabar tuan dan puan penyampai? Alhamdulillah, sihat. Ya. Jadi pada hari ini kita membincangkan mengenai dengan sembahyang tarawih banyak kelebihan. Tambahan lagi bila kita ni sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Jadi di sini Ustazah, mungkin Ustazah boleh menerangkan untuk mukadimahnya ceramah kita pada hari ini mengenai dengan sembahyang tarawih. Terima kasih tuan dan puan penyampai sampai pagi ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semuanya? Diharapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan juga dengan adanya bulan Ramadan ini semua amalan kita ni tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya juga kita ni berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Apatah lagi temanya kita ni berada di 10 malam terakhir. Jadi di sini patut juga kita ni tanyakan kepada diri sendiri, apa khabar Ramadan kita ni sebatah-batah ni? Adakah matlamat Ramadan pada tahun ini semakin dekat untuk kita ni capai? Adakah semakin berjaya ataupun masih jauh? Ataupun langsung sebenarnya kita ni tu belum lagi tercapai apa-apa. Jadi insyaAllah jangan khawatir. InsyaAllah dengan adanya sisa baki 10 malam terakhir ni, kita ni merebutlah peluang ni untuk melipat gandakan usaha kita ni. InsyaAllah. Jadi selain daripada kita ni tu berpuasa di bulan Ramadan, kita ni tu melakukan juga perkara sunat dituntut kita ni untuk melakukan memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan sedekah, apatah lagi melipat gandakan usaha dalam melakukan sembahyang-sembahyang sunat yang mana ianya merupakan pengisian Ramadan yang indah boleh kita ni pandang sambil lewat sahaja. Dan ada juga di bulan Ramadan ini terdapat satu amalan yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Kenapa? Kerana disebabkan amalan ini ianya ada di bulan yang lain. Ia cuma hanya ada di bulan Ramadan. Jadi apakah dia ya? Ianya adalah sembahyang tarawih. Jadi sembahyang tarawih ini, apakah maksud tarawih itu? Tarawih itu maksudnya di sana adalah kita ni tu duduk bersenang-senang ataupun beristirahat. Manakala sembahyang tarawih itu artinya adalah sembahyang sunat dengan rasa senang dan kelapangan hati selepas kita ni tu menunaikan sembahyang fardu Isyak. Biasanya kalau kita ni sembahyang tarawih ni, kita ni akan duduk berehat setelah mengerjakan 4 rakaat solat sunat tarawih sebelum kita ni melakukannya lagi. Sebelum kita ni menyambung lagi. Jadi hukum sembahyang tarawih ni ianya adalah sembahyang yang sangat dituntut, yang ini muakkad. Jadi apa tujuan sembahyang tarawih ni sebenarnya? Ianya bertujuan untuk mengajak umat Islam kita ni semua untuk berjaga pada malam bulan Ramadan dengan melakukan berbagai ibadat dan juga amalan soleh seperti berdoa, beristighfar, membaca Al-Quran, bersembahyang dan juga lain-lain ibadat. Kita ni bayangkan saja kalau nada sembahyang tarawih, pasti bulan Ramadan kita ni akan terasa kosong. Apa yang dibuat malam-malam. Jadi insyaAllah dengan adanya sembahyang tarawih itu, ia akan mengisi kelapangan malam kita ni itu. Dan juga bila waktunya untuk kita ni menunaikan sembahyang tarawih ni, ianya sebaik sahaja seseorang itu selesai daripada mengerjakan sembahyang fardu Isyak. Lebih elok juga kita ni tu selepas mengerjakan sembahyang sunat ba'diyah Isyak, kerana sembahyang sunat selepas Isyak ni pun dituntut. Waktu tarawih itu memang selepas sembahyang fardu Isyak sehinggalah terbitnya fajar. Dia sebelum subuh tu. Ianya juga dikerjakan dengan 2 rakaat. Jika kita ni tu mengerjakan sembahyang tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, maka setentunya sembahyang kita ni tu dah sah.
Jangan juluan sekaligus kita ni. Kenapa? Kerana ianya akan menyalahi apa yang disyariatkan. Jadi mengenai bilangan rakaat sembahyang tarawih ni, para ulama mazhab Syafi'i bersepakat bahawa jumlah rakaat sembahyang sunat tarawih ni adalah 20 rakaat. Ini dah termasuk witir. Yang mana juga boleh kita ni sembahyang tarawih secara bersendirian, sama ada di rumah atau di masjid, tetapi lebih afdal kita tu lakukannya secara berjemaah. Di mana saja yang penting berjemaah. Dan ada mungkin ada persoalan, adakah sembahyang tarawih ni ada orang membuat 8 rakaat, ada orang membuat 20 rakaat. Bolehkah atau macam mana tu? Tentunya boleh. 8 rakaat boleh, 20 rakaat pun boleh. Yang penting di sana adalah kita ni tu ikut kemampuan kita ni. Dan juga kalau boleh, bila mana kita ni sembahyang tarawih tu, jangan kita ni sembahyang dengan kosong rakaat. Artinya dia membuat artinya jadi rugi terpulang jadinya. Yang mana di sini ada diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa pada hari-hari awal permulaan sembahyang tarawih ini dilakukan, Rasulullah SAW mendirikan sembahyang tarawih ini bersama dengan orang ramai di Masjid Madinah sebelum baginda berhenti bersembahyang dengan orang ramai, artinya secara berjemaah. Kenapa? Disebabkan ditakuti bahawa sembahyang tarawih ini kadang orang fikir ianya wajib. Jadi oleh itu Nabi Muhammad SAW indah melakukan sembahyang berjemaah, ada masanya sembahyang bersendirian dan just secara berjemaah. Yang mana takut juga dikhawatiri kewajipan ini akan memberatkan kita ni semua. Itu adalah sedikit sebanyaklah pencerahan mengenai sembahyang tarawih. Baik, sebenarnya banyak kelebihan ataupun kebaikan kita ni kalau sembahyang berjemaah ini, terutama sekali di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kanak-kanak khususnya pastinya bertanya-tanya mengapa kita ni melakukan sedemikian, kerana bila kita ni melihat perbuatan sedemikian kita ni lakukan secara berjemaah, ia satu perkara yang baik. Jadi dari mata turun ke hati, pastinya itu akan memberikan lagi kebaikan bagi diri mereka untuk mengikutinya. Ditambah lagi juga Ustazah, mungkin dapat berikan apa dia kelebihan bagi sembahyang jemaah itu diadakan. Silakan. Masya Allah. Terima kasih Tuan. Benar, memang banyak sebenarnya sembahyang tarawih ni, ia banyak fadilatnya, banyak kelebihannya secara rohani, apatah lagi jadi sembahyang tarawih ni ianya adalah di antara sembahyang sunat yang lebih afdal dilakukan daripada segala amalan-amalan sunat yang lain. Yang mana menurut ulama Syafi'iyah bahawa sembahyang-sembahyang sunat ini mengikut tertib keafdalannya, ianya bermula daripada sembahyang sunat hari raya Adha. Kemudian baru hari raya Aidilfitri, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa iaitu meminta hujan, sembahyang witir, sunat rawatib, tarawih, duha, sembahyang 2 rakaat tawaf, 2 rakaat tahiyatul masjid, dan banyak lagi. Jadi nampak sudah di sini bahawa sembahyang tarawih itu adalah di antara sembahyang sunat yang afdal. Jadi memang sebenarnya rugi kita ni kalau kita ni dah melakukan sembahyang tarawih. Apatah lagi Tuan tadi memang kanak-kanak pasti akan seronok datang ke masjid dengan melakukan sembahyang tarawih ni. Tetapi mesti je faham apa kelebihan dia. Jadi ani yang tadi tu di tertib susunan fadilat sembahyang ni ada disebutkan di dalam kitab At-Tuhfah. Jadi apakah dia di antara fadilat sembahyang tarawih yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin. Yang mana maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan untuk mendirikan sembahyang malam di bulan Ramadan, bukan menyuruh mereka yakni mendirikan sembahyang malam itu sebagai satu kewajipan. Fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka baginda bersabda, sesiapa yang mendirikan yakni sembahyang malam di bulan Ramadan kerana imannya kepada Allah dan kerana mengharapkan keredaannya, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. رواه مسلم. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, perkara itu masih berjalan seperti biasa.
Begitu juga yang berlaku pada zaman pemerintahan Abu Bakar dan permulaan pemerintahan Umar. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas di dalam satu hadis ini menyatakan barang siapa yang mendirikan sembahyang malam pasti diampunkan dosanya yang telah lalu. Kemudian ada juga satu hadis yang bersamaan maknanya juga, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama ramadhana alaikum wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Rawahu An-Nasa'i. Yang mana maksudnya di sana adalah sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mewajibkan ke atas kamu berpuasa Ramadan dan aku sangat menggalakkan ke atas kamu mendirikan sembahyang malam. Maka sesiapa berpuasa dan mendirikan sembahyang malam kerana imannya kepada Allah dan kerana mengharapkan keredaannya, nescaya keluar, yakni terhapuslah segala dosa-dosanya seperti mana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan bahawa para ulama bersepakat yang dimaksudkan di dalam hadis ini sembahyang malam itu adalah sembahyang tarawih. Jadi nampak daripada dua hadis tadi itu memang jelas barang siapa yang berpuasa dan mendirikan sembahyang malam, iaitu sembahyang tarawih, kerana ia tu beriman kepada Allah dan yang mengharapkan pahala dan juga keredaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dosanya yang telah lalu itu dihapuskan seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Benar kita ni tanpa kita ni sedari, kita ni umur kita ni ada yang berbelas tahun, 20-an, 30-an dan sebagainya. Tanpa kita ni sedari pasti dosa tu banyak sudah kita ni buat. Dari damit sehinggalah sekarang. Dan yang mana juga boleh saja dosa tu melebihi buih-buih di lautan. Jadi dengan adanya sembahyang tarawih ni, tak peluang kita ni untuk dihapuskan segala dosa kita ni tu. Bahkan seperti baru dilahirkan oleh ibu, seperti baby yang kita ni suci. Padahal umurnya 40, tapi tahu-tahu dengannya sembahyang tarawih tu dosanya dihapuskan seperti baby yang baru lahir. Masya Allah. Dan juga di antara lain sembahyang fadilat sembahyang sunat tarawih ni adalah sembahyang sunat ni ianya boleh menambal kekurangan-kekurangan sembahyang fardu. Termasuklah sembahyang tarawih ia boleh menambalkan kekurangan-kekurangan sembahyang fardu. Kita ni dah sedar sebab fardu kita ni tu boleh saja banyak kekurangan. Adakah diterima, adakah sempurna? Kita dah tahu, wallahu alam. Jadi macam mana untuk kita ni menambah kekurangan sembahyang fardu ni adalah dengan cara menunaikan sembahyang sunat. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang mana maksudnya sesungguhnya yang pertama sekali akan dihisap segala amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah tentang sembahyangnya. Allah berfirman kepada malaikatnya sedang dia lebih mengetahui, periksalah sembahyang hambaku. Apakah cukup ataupun kurang? Kalau cukup, catatlah cukup. Dan kalau kurang sembahyang fardu mereka, maka Allah berfirman lagi, periksalah adakah hambaku ini mempunyai amalan sembahyang sunat. Jika terdapat amalan sembahyang sunatnya, lalu Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sembahyang fardu hambaku itu dengan amalan sembahyang sunatnya. Kemudian diperhitungkanlah amal perbuatannya itu menurut cara sedemikian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nampak di sana jelas dengan sembahyang sunat itu boleh menambah kekurangan sembahyang fardu kita ni. Bahkan dengan bilangan rakaat sembahyang tarawih yang banyak boleh saja banyak menambah lagi kekurangan-kekurangan fardu kita ni tu, sembahyang fardu. Seperti mana kalau gigi lubang berlubang, memang kita ni ke hospital menambal. Ni kalau sembahyang fardu kita ni tu banyak berlubang, kita ni tambal dengan sembahyang sunat. Jadi itu adalah di antara kelebihan fadilat sembahyang sunat tarawih, iaitu yang pertama tadi boleh dihapuskan dosa dan juga yang kedua boleh menambal kekurangan sembahyang fardu kita ni, insya-Allah. Itu antara kelebihan sembahyang tarawih secara spiritualnya. Jadi kita juga ingin mengetahui ni Ustazah, bagaimana kelebihan sembahyang tarawih ini secara fizikal. Masya Allah. Terima kasih. Setentunya ini memang sangat menarik Jun bukan saja sembahyang tarawih ni fadilatnya dari segi spiritual, rohani, tapi tentunya ada saja di fizikal kita ni ia boleh memperolehi manfaat pada kesihatan tubuh badan kita ni. Yang mana yang pertama sekali boleh saja sembahyang tarawih ni yang merehatkan mental kita ni.
jiwa kita ni supaya lebih tenang daripada kesibukan duniawi yang kita ni buat sepanjang hari. Bagi yang bekerja, sibuk dengan keduniawiannya. Kemudian bagi pelajar pun sama je, sibuk stres, kadang stres. Tapi dengannya ada sembahyang tarawih ni, ia boleh merehatkan mental kita ni tu. Seperti yang saya jelaskan tadi, erti tarawih tu sendiri sudah kita ni faham. Istirahat. Jadi kita ni istirahat dengan tarawih. Kita ni melakukannya cepat-cepatnya kita ni. Pelan-pelan, dengan berehat, slow-slownya kita ni. Kalau laju-laju pun sama je ceritanya tu, jadi beban tak pulang. Dan juga selain daripada itu, sembahyang tarawih ni ianya umpama bersenam. Ianya umpama bersenam. Ia boleh menguatkan lagi otot-otot kita ni tu. Kiralah orang muda kah ya, orang dewasa, apa tadi orang berumur. Jadi sesetengah orang pasti bila mana sebelum berpuasa ataupun sebelum bulan Ramadan, kebiasaannya ia akan bersenam di waktu petang. Tapi tiba-tiba bulan Ramadan boleh saja sedikit saja senamannya, boleh saja langsung ia bersenam. InsyaAllah dengan adanya sembahyang tarawih Anita yang mengganti senaman yang selalu kita ni buat tu, insyaAllah. Dan ia boleh menguatkanlah kita ni punya otot dan sebagainya. Dan juga pergerakan secara berulang kali bila mana kita ni melakukan sembahyang tarawih itu, ia boleh membantu membakar kalori-kalori kita ni. Dan juga lemak-lemak badan kita ni. Yang mana kita ni tu perolehi sewaktu kita ni bersungkai. Ya tak, mesti je kita ni tu upaya-upaya ketika bersungkai, jangan banyak makan dan sebagainya. Jadi insyaAllah dengan sembahyang tarawih ni boleh membantu membakar kalori kita ni tu. Dan juga ini adalah sangat menarik, ada satu kajian oleh pakar sains yang bernama Dr. Fidelma O'Leary, iaitu ia adalah seorang perempuan pakar sains di University Texas di Amerika Syarikat. Ia ni membuat kajian bahawa memang darah kita ni yang di tubuh badan ni memang mengalir di setiap tubuh badan kita ni. Tetapi ada saja satu tempat itu darah itu indah masuk, indah mengalir. Yang mana Dr. Fidelma O'Leary ni mendakwa bahawa satu tempat itu di saraf otak kita ni. Kenapa darah itu indah sampai ke sana? Disebabkan posisi jantung kita ni yang berada di dada tu yang dia cukup kuat untuk menampung, apatah lagi untuk mempam darah itu sehingga membawanya ke otak. Yang mana juga otak ni sememangnya memerlukan bekalan oksigen yang mencukupi untuk berfungsi secara normal. Jadi Dr. Fidelma ni ia mengkaji fenomena ini secara bertahun-tahun, kemudian nada langsunglah menjumpai jawapan itu sehinggalah menemui satu jawapan ini yang mana jawapan itu ada di ajaran agama Islam. Masya Allah. Jadi tahukah anda semua apa di mana jawapan itu? Beliau mendapati bahawa darah itu boleh mengalir ke setiap inci otak manusia dengan sempurna ketika seseorang itu sujud. Masya Allah. Daripada sujud itu, otak ni boleh mengalirkan darah dan juga oksigen mencukupi kepada otak kita ni sehinggalah kepala kita ni tu terhindar dari segala penyakit seperti migrain, penyakit paning dan angin ahmar. Dan selain itu juga boleh juga menyegarkan otak kita ni tu. Ia boleh menajamkan lagi akal fikiran kita ni dan juga ingatan kita ni. Jadi bila mana Dr. Fidelma ni mengetahui akan jawapan kajian ni, iaitu pergerakan sujud itu boleh mengalirkan darah dan juga oksigen kepada saraf otak, beliau pun Masya Allah memeluk agama Islam. Masya Allah. Jadi dari sanalah betapa indahnya agama Islam ni, yang mana Allah SWT memerintahkan sesuatu kepada hambanya, pasti perkara itu bukanlah sia-sia. Pasti ada saja banyak hikmahnya, termasuklah sembahyang tarawih ni, sujudnya dengan bilangan rakaatnya pasti saja darah itu cukup mengalir kepada otak kita ni. Itu adalah di antaranya, insya-Allah. Ya, alhamdulillah ya, itu antara kelebihan sembahyang tarawih secara fizikal. Jadi spiritual sudah pun katanya tahu, jadi fizikal pun kita tahu. Jadi untuk tajuk yang kita bawakan pada hari ini, kesimpulannya Ustazah. Okay, Alhamdulillah, bersyukur juga kitanya dengan sedikit sebanyak pencerahan mengenai kelebihan fadilah ini, mudah-mudahan ianya dapat memberikan lagi penghayatan kita ni untuk mengerjakan sembahyang tarawih. Apatah lagi kita ni sudah berada
di 10 malam terakhir. InsyaAllah kita ni pasti merebut peluang ni untuk melipat gandakan lagi pahala kita ni. Oleh itu, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, marilah kita ni merebut peluang ni. Jangan sampai kita ni mensia-siakan dan juga menghidupkan malam-malam yang disyariatkan, yang mana menghidupkan malam-malam ni ada dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana yanamu awalal laili wa yuhyi akhirahu, rawahu Muslim, yang mana maksudnya di sana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan baginda bangun menghidupkan dengan amal ibadat pada akhir malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi insya-Allah kita ni tahu sudah fadilat sembahyang tarawih, iaitu yang pertama sekali tadi boleh menghapuskan dosa kita ni, boleh menambal lagi kekurangan solat fardu, dan dari segi fizikal pun Masya Allah sebenarnya banyak lagi selain daripada menguatkan otot kita ni, darah kita di mana, dia boleh je mengeratkan silaturahim sesama kita ni, apatah lagi di masjid dan juga di rumah sendiri. Jadi itulah saja daripada saya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, cukup jelas dengan pencerahan dan juga tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, sembahyang tarawih banyak kelebihannya. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustazah dengan penerangan yang telah pun diberikan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi